Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukru lillah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah kita sama-sama diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga masing-masing di rumah, walaupun pada ketika ini PKP dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi sebenarnya itu tidak menghalang kita untuk kita belajar. Alhamdulillah pada pagi ini alhamdulillah kita akan sama-sama belajar, dan saya akan berkongsi sedikit ataupun berkongsi benda yang kita dah tahu sebenarnya, berkongsi ataupun murajaah, kita ulang kaji balik pengetahuan kita, bacaan kita, insya-Allah. Kata Sayyidina Ali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Sayyidina Ali, apakah yang dimaksudkan dengan tartil. Dalam ayat Al-Quran ada satu ayat, ada dua tempat yang ada perkataan tartil. Sebagai satu contoh dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Jadi kata tartil di situ, kata Sayyidina Ali, maksud tartil di situ adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil ini adalah, kata Sayyidina Ali, baca dengan bertajwid, baca bacaan dengan betul, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui tempat wakaf. Jadi ini adalah benda yang penting, dua perkara yang penting. Apabila kita baca Al-Quran, kita mesti mengetahui hukum tajwid berkenaan dengan Al-Quran, dan juga mengetahui tentang tempat wakaf. Baik, pada pagi ini insya-Allah kita akan kongsi beberapa ayat dalam surah Al-Fatihah. Kita sama-sama lihat beberapa kesalahan yang kadang-kadang kita terlepas pandang, dan insya-Allah kita sama-sama pada pagi ini sedikit masa kita ambil untuk kita murajaah kembali bacaan kita. Baik, pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama ini, kebiasaan kita tengok pada sebutan sin. Pada sebutan sin di sini bis. Jadi di sini kita perlu ambil perhatian. Sebab apa? Jika kita tidak mengambil perhatian huruf sin di situ, barangkali kita akan mengubah dia menjadi huruf sad, seperti bismillah. Asalnya bismillah. Jadi poin dia macam mana? Macam mana cara kita untuk mengekalkan bacaan sin itu dengan betul? Kita senyumkan apabila kita sebut huruf sin tu yang mati, kita senyum. Kita senyumkan mulut kita. Bismillah. Bismillah. Baik. Itu yang pertama. Yang seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkataan huruf ra, pada huruf ra kita
jangan kita bertukar dengan huruf ghin. Jadi ra dia keluar pada bahagian lidah, tapi huruf ghin dia berkeluar pada bahagian kerongkong. Pada bahagian kerongkong. Jadi pada bahagian kerongkong, bahagian atas sekali kerongkong. Jadi kita mesti bezakannya. Huruf ra di sini huruf ra. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Selepas huruf ra, huruf ha. Rahma. Kita jangan baca dengan rahma, ha yang simpul. Jadi kita kena baca dengan bismillahirrahman, bukan rahma. Rahma ha yang simpul. Itu yang kedua dan yang ketiga. Baik, yang seterusnya pada perkataan bismillahirrahmanirrahim, pada perkataan ar-rahim. Pada perkataan ar-rahim. Pada perkataan ar-rahim ini, ambil sedikit perhatian di situ. Kita perlu baca dengan berhati-hati. Sebab apa? Sebagai contoh, kalau saya baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jika kita nak tergesa-gesa, kemungkinan barangkali dia akan jadi di atas huruf ha tu akan wujud tanda sabdu. Kita tak perasan. Okey, cuba saya baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ada atas ha tu jadi ada sabdu. Dia tidak boleh begitu. Sebab apa? Kita akan menambah sabdu di situ. Jadi macam mana kita nak menghalang berlaku kesalahan itu? Jadi antaranya caranya adalah kita perlahan sedikit bacaan kita di situ supaya tidak terpengaruh dengan huruf ra yang bersabdu. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Perlahan sedikit. Baik. Okey, yang terakhir adalah pada hujung ayat basmalah ini ataupun bismillahirrahmanirrahim ini, pada huruf mim di belakang, kita kena jelas betul-betul sebutan huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Tutup mulut. Jangan kita agak-agak, kadang nak buat mim, kadang nak buat nun. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Tidak jelas mim ke nun. Jadi sebenarnya kita kena nyatakan dengan betul pada hujung ayat itu bismillahirrahmanirrahim. Dan jaga juga, perlu kita jaga juga di belakang ini, huruf mat di belakang ini, jangan kita baca dengan tidak panjang seperti bismillahirrahmanirrahim. Tidak tepat. Sebab apa? Kita akan ubah ayat ini daripada ada ya huruf mat kepada tiada. Jika kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim, kita membuang huruf ya, huruf mat. Dia adalah kesalahan yang besar dan menyebabkan bacaan Al-Fatihah kita tidak betul. Baik, jadi kita kena jaga di situ. Kena baca paling kurang 2 harakat pada mat arid lis sukun. 2, 4 ataupun 6 harakat. Paling kurang 2 harakat. Jadi kita ambil yang pertengahan, kita ambil 4 harakat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ini ayat yang pertama pada surah Al-Fatihah.
bacaan ataupun lafaz basmalah. Jadi saya kira alhamdulillah dapat satu ayat pun dah okey saya rasa pada pagi ni. Perkongsian tajwid kita pada ataupun ulang kaji sebenarnya bacaan kita pada ayat yang pertama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang, sambung pada ayat yang seterusnya, perbincangan kita pada ayat yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sama-sama jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.